Astaghfirullahalazim. 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 Rasulillah sallallahu salam ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Baharia. Innal hamdalillah wal mulku la syarika lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syamsiah. Saudara Hakim, Abdul Hakim, semoga sihat insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tunggu sambil kita tunggu tu kita dengar selawat selawat Badariyah insya-Allah. Wa min hammi wa min ghumma bi ahli Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Azizah Yusuf. Tullah salamullah ala Taha Rasulillah. InsyaAllah saya start awal sikit supaya saya beri peluang untuk ibu-ibu masuk join. Kita akan start pukul 5 suku insyaAllah. Waalaikumsalam Puan Fauziah Kasim, Puan Rohani, Puan Niyah. Waalaikumsalam Tuan Ramli Deraman. InsyaAllah petang yang cukup berkat insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Harith ada, Ustaz Harith Musa, sahabat lama saya. Waalaikumsalam Hajah Kainah Bibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Waalaikumsalam Datin Hafizah, Datin Ramlah ataupun Ka'lah. Waalaikumsalam Puan Syarifah Dalilah. Sallallahu ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah. Waalaikumsalam Puan Rostila Ka'nah. Okey, kita dengar lagi selawat insya-Allah. Selawat kita panggil selawat pembuka rezeki insya-Allah. Mencari ilmu tiada penghujungnya, betul insya-Allah. Sampai kita mati insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan kurniakanlah
InsyaAllah ibu-ibu boleh pakat share, sahabat-sahabat sekalian. Share kuliah kita ni. Mungkin ada yang tak tahu kan. Akhlak kami dan curahkanlah keteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah lepas ni kita start Kita tunggu dulu sekejap. InsyaAllah sama-sama dengan selawat. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 6 kitab Ringkasan Riyadhus Shalihin, muka surat 6, di bawah tajuk Ikhlas dan Haramnya Riya. InsyaAllah. Wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah rahmati dan kurniakanlah. Bagi ibu-ibu, satu pengumuman lah. Kalau nak dapatkan notification kuliah saya ni, boleh tekan loceng ada atas tu simbol loceng tu, turn on. InsyaAllah kalau kita buat kuliah, dia akan automatik lah keluar di Facebook tu kat new feeds. InsyaAllah. Atas keluarga dan para sahabatnya, gunakanlah keraan atas keluarga dan para sahabatnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, tuan-tuan, para pendengar, para sahabat-sahabat Facebook sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai jenis dan bentuk nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sama-sama boleh lagi berada di dalam satu majlis bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Imam Nawawi, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. InsyaAllah. Jadi hari ini kita sambung pada muka surat 6. Ibu-ibu yang ada kitab boleh buka muka surat 6. Kitab ni insya-Allah di bawah tajuk bab yang pertama lagi, iaitu bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada subtopik lah, ada tajuk cik dia, iaitu ikhlas dan haramnya riya. Kita akan baca beberapa ayat-ayat Quran, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin summa amin.
kata pengarang kita rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, ikhlas dan haramnya riak. Di sini kita boleh faham dah. Bila tajuk begitu, ikhlas dan haramnya riak, bermaksud ikhlas tu lawannya adalah riak, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dah faham bahawasanya setiap amal kita, kalau Tuhan, kalau kita nak Allah Ta'ala terima amal kita, sembahyang kita kan, berzikir kita, baca Quran kita, perlu menepati dua syarat asas. Dua syarat untuk Tuhan terima amal. Yang paling asas ni, yang pertama ikhlas. Ikhlas. Okey. Jadi amal yang ada riak di dalamnya sah, tapi Tuhan tak terima. Okey. Kita sembahyang banyak-banyak, tapi kita ada niat untuk riak, untuk tunjuk ke orang, supaya orang puji aku, supaya orang pandang mulia pada aku. Ini semua dipanggil golongan-golongan dalam riak semua tu. Okey, bila riak tak ada ikhlas, tak ada ikhlas, Tuhan tak terima. Okey, lepas tu syarat yang kedua, supaya Allah Ta'ala terima amal kita ni, Allah Ta'ala redha pada kita, kita perlu buat amal ibadat itu mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi. Bermaksud ikut syariat Islam. Maksudnya apa? Ikhlas tu amalan qalbi, amalan batin, hati kita. Dan yang ikut Rasulullah itu, buat amal itu yang amalan zahir. Okey? Maknanya luar dan dalam perlu kita cantikkan dua-dua. Nampak tak? Amal kita yang luar, sembahyang, cara akad tangan, cara baca Quran, kan, kita berzikir macam mana, itu semua kena ikut cara Islam, cara yang Nabi ajar kepada kita. Okey, itu dua syarat utama dalam menerima sesuatu amal kita itu. Okey, yang ini Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tolak. Okey, baik. Di antaranya dalil yang kata wajib kita ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, ayat surah Al-Bayyinah ni, ayat 5. Allah Ta'ala kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Ayat ni mungkin ada dah kita yang hafal kan, surah Al-Bayyinah ni, iaitu maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya kepadanya, kepada Allah. Jadi perkataan mukhlisin tu, itu dah dipanggil yang menunjukkan kepada keikhlasan. Mukhlisin ramai kan, mereka ramai-ramai mengikhlaskan ibadat mereka itu kepada Allah. Okey, hunafa, dalam keadaan yang lurus. Okey, supaya mereka juga diperintahkan supaya mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Nampak tak? Maknanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, niya'budun tu, dalam keadaan apa? Kita mukhlisin lahuddin, ikhlas kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang jelas, kita boleh faham, wajib kita ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Boleh, walaupun amal yang kecil saja, wajib kena ada ikhlas. Tak ada ikhlas, Tuhan tak terima. Boleh. Baik, itu satu ayat Al-Quran yang Imam Nawawi letak dalam bab ni. Kemudian tengok hadis yang pertama dalam bab ikhlas dan haramnya riak. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih
fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini pun satu hadis yang saya rasa cukup terkenal. Kita semua saya rasa pernah baca, pernah dengar ustaz-ustaz mengajar. Okey, apa hadis ini? Kata Sayyidina Umar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi kata, semua amalan perbuatan dinilai dengan niat. Dinilai dengan niat. Okey, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Nampak tak? Maknanya di sini satu perintah ataupun satu kenyataan yang jelas kepada kita, amal kita tu diterima oleh Allah dengan adanya niat. Okey, dinilai dengan niat. Kalau niat baik, insya-Allah amal kita diterima. Kalau niat tak baik, okey, niat yang menyimpang, contohnya macam riak kan, contohnya, okey, jadi amal kita tu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi kata, jelaskan, Nabi kata sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Mudah kita faham kan, kalau kita niat nak dapat tu, dapatlah. Okey, boleh faham. Kalau kita niat nak dapatkan redha Allah, dapat redha Allah. Okey, cumanya dalam hadis ini cerita tentang hijrah. Nabi sambung lagi, Nabi kata, sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tanda maksud kepada Allah itu, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itu hijrah kerana Allah, kerana nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia mendapat pahala dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin diperolehinya atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Jelas pada kita, Nabi sebut kalau kita niat tu, hijrah tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita dapat redha Allah, dapat pahala, dapat balasan syurga. Okey, tapi kalau hijrah kita itu, kita buat satu amalan untuk dunia semata-mata. Nampak tak? Aku semayang ni, aku nak dapatkan perhatian orang, contohnya. Nak orang kenal aku, contoh kan, maka dapatlah. Orang kenal memang dapatlah. Ataupun Nabi kata sini, au ila imra'atin yankihuha, untuk perempuan yang ingin dinikahinya. Okey, cerita asalnya hadis ini, ada seorang sahabat, dia berhijrah bersama Nabi, tapi hijrahnya itu kerana perempuan. Nama perempuan itu Ummu Qais. Ummu Qais. Okey, dia berhijrah sebab nak kahwin dengan perempuan tu di Madinah lah. Jadi dia nikah, di hijrah tu sebab nak menikah. Maka dapatlah apa yang dihajat tu, dapat kan. Tapi dapat redha Allah belum tentu. Okey, jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang pertama tentang ikhlas yang kita kena faham. Maknanya dalam apa-apa perbuatan kita, ingat Allah Ta'ala nilai niat kita tu. Okay, Allah pandang pada kulub, pada hati kita, pada heart kita. Our heart. Okay, dia tengok pada nilai hati kita tu macam mana, batin kita. Okay, tengok hadis yang kedua. Hadis ni cukup cantik tuan-tuan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kalian. Okey, tengok tu hadis ni.
Allah tak pandang pun pada tubuh kita, comel ke, handsome ke. Nampak tak? Tidak pula kepada rupa bentuk kalian. Okey, Allah tak nilai benda tu. Sebab Allah Ta'ala buat dengan paling terbaik untuk kita semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan-tuan, kita semua ni kan, kita hitam ke, kita orang Afrika ke, orang Cina ke, orang Melayu ke, comel Melaka tu, ada kecantikan masing-masing. Okey, sebab itulah kata para ulama, setiap ciptaan Allah dia ada kecantikan dia, ada hikmah. Kita kata Allah buat macam ni ada hikmah. Hatta minta maaf, babi dan anjing pun begitu. Okey, babi kan, kita tengok babi macam kotor kan, babi hutan, babi hok dalam hok pimping tu kan, kita kata kotornya babi. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan hikmah ilahi, kita nampak Allah yang cipta benda ni pasti ada hikmah tersendiri. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok anjing kan, okey, jangan kita rasa kita mulia daripada anjing tu. Tengok anjing ni tak sembahyang, apa anjing ni. Nampak tak? Kita pergi marah pula dia, padahal dia baik je, dia bukan kata serang kita pun. Nampak tuan-tuan? Itu kadang-kadang ada anjing ni, dia Allah datangkan dia tu untuk menguji sebenarnya. Menguji kita. Sebab ada dalam satu kisah, kisah para wali Allah Subhanahu wa taala, ada mengatakan kisah ni Syekh Qadir Jailani, cerita Syekh Qadir Al-Jailani. Dia berjalan di jalan kan, lepas tu terserempak dengan seekor anjing. Anjing tu memang kata anjing lah, dengan kata kotor-kotor sikit, biasa kan anjing binatang. Jadi Syekh Qadir ni dia tengok anjing, dia kata apa gini ni, aku mulia lagi. Nampak tak? Dia kata macam dalam hati je kan, terlintas macam tu. Jadi anjing tersebut kan tak semena-mena bercakap kepada dia. Dia kata, wahai Qadir, engkau merasa engkau mulia daripada aku. Aku ni tak mukallaf, aku binatang. Allah ciptakan aku sebagai ujian, sebagai satu hikmah kan. Tapi engkau ni kan, engkau ni ngajar orang, tapi engkau rasa engkau hebat, rasa mulia daripada aku. Tak nampak tak? Jadi masa tu dah terkejut Syekh Qadir Jailani. Terkejut sebab binatang boleh bercakap. Okey, benda macam ni kita rasa pelik kan, tapi memang ada berlaku. Kadang-kadang Allah nak ajar kita. Ingat tu, Allah tak pandang kepada tubuh badan kalian, tak pula kepada rupa bentuk kalian. Akan tetapi Nabi kata, dia Allah melihat kepada keikhlasan hati kalian. Allahu Rabbi. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan, ikhlas kita ni, kita kena tingkatkan tingkatan ikhlas tiap-tiap hari. Boleh kena tingkatkan apa? Tingkatan ikhlas dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ringkas cerita sebab saya tak nak panjang-panjang sangat. Iaitu ikhlas kepada Allah ni, kata Imam Nawawi, ada 3 peringkat. 3 peringkat ikhlas. Saya rasa ibu-ibu mungkin ada yang tahu dah. Kan yang tahu dah sebagai ulang kaji lah kan. Iaitu 3 peringkat ikhlas ni. Yang pertama, ikhlas yang rendah, yang paling bawah. Beramal, kita beramal, kita takut kepada neraka, takut kepada azab. Sebab itu kita beramal. Okey. Contohnya kita semayang fardu kan, semayang maghrib, semayang isyak. Tanya, kenapa semayang ni? Takutlah nanti kena azab ke neraka. Takut aku semayang. Takut azab tu pun dikira ikhlas dah. Ikhlas dah. Tapi ikhlas bawah lah. Ikhlas orang awam, kata para ulama. Okey. Lepas tu naik sikit, ikhlas yang kedua, yang tinggi sikit daripada yang pertama tu, ikhlas pertengahan ni dipanggil ikhlas saudagar. Maknanya dia semayang, dia beramal, dia berzikir semua kan. Buat ibadah tu semata-mata untuk mendapatkan balasan daripada apa yang dia buat. Contoh, dia nak syurga. Nampak tak? Dia nak pahala.
Okey, ikhlas tu ibu-ibu sekalian. Okey, batu tanya kita dah apa baca Quran ni? Naklah kelebihan daripada Allah, nak syurga Allah. Okey, nak pahala. Ikhlas tu. Okey, boleh faham Tapi bukan ikhlas yang tinggi. Dia ikhlas pertengahan. Pertengahan. Okey, bahaya ke kalau kita duduk sama situ? Kita kena tingkatkan lagi. Apa yang paling tinggi kata para ulama? Ikhlas yang paling tinggi iaitu ikhlas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas ini kita semua pun boleh capai. Iaitu apa? Dia beramal soleh kerana hendak bersyukur kepada Allah. Ni payah tuan-tuan. Okey, buat apa sembahyang malam tu? Aku sembahyang sebab nak bersyukur pada Allah. Banyak sangat Allah beri nikmat pada aku. Kan anak ramai, cucu pun ada dah, pangkat tinggi, duit tak habis-habis. Maka aku bangun malam ni nak bersyukur pada dia. Itu tuan-tuan. Jadi kita panggil apa? Ikhlas yang paling tinggi tu. Payah kita nak buat tu. Nampak tak? Dan lagi dia kata juga, dia semayang tu semata-mata nak apa? Nak mendapatkan redha Allah Ta'ala. Nak Allah Ta'ala sayang, nak Allah Ta'ala apa panggil? Cara ke dia, atau cara? Cara sayang pada kita. Sebab itu dia semayang. Okey, kalau kita bincang dari segi tasawufnya, ada lagi lah, iaitu dia semayang sebab apa? Sebab rindu pada Allah. Kan rindu nak bercakap, nak bermunajat, nak berdoa, nak luahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak 3 peringkat ikhlas yang mudah tu. Yang pertama, ikhlas tu, ikhlas paling rendah, sembahyang, baca Quran, beramal sebab takut neraka, takut balasan. Okey, yang kedua adalah dia sembahyang untuk dapatkan pahala syurga bidadari. Okey, yang ketiga paling tinggi ikhlas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas para ulama, dia sembahyang bukan nak dapatkan apa? Syurga tu, bukan nak dapat pahala dah, tapi nak dapatkan redha Allah dan nak bersyukur kepada Allah sebab Allah beri banyak nikmat pada dia. Ni berdasarkan satu kisah kan, satu peristiwa ibu-ibu sekalian, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian, ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wajib hukum qiyamul lail ke atas Nabi. Wajib. Tapi qiyamul lail ni hukumnya sunat bagi umat baginda. Allahu akbar. Sunat atas kita. Tapi bagi Nabi tak tinggal qiyamul lail tiap-tiap malam. Jadi bila Nabi qiyamul lail tu sampai tahap bengkak kaki Nabi. Bengkak tuan-tuan. Kenapa bengkak? Sebab berdiri lama. Berdiri lama, bukan macam kita. Kita sekejap je kan baca surah Qul-Hu, pendek je. Nabi baca 5 juzuk 1 rakaat. Jadi tak pelik lah kenapa bengkak. Okey, sampai isteri Nabi, antaranya kata ulama Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, kenapa tuan ni, kenapa Rasulullah buat macam ni sembahyang gutumo ni, kalau kecakapan sampai bekak kaki? Bukankah Allah dah ampunkan tuan? Ampunkan dan jamin syurga dah, tapi sembahyang kuat-kuat juga. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Dia kata, tak boleh ke tak boleh ke saya ataupun aku ni jadi hamba dia yang bersyukur pada dia? Allahu Rabbi. Ini ikhlas Nabi. Nabi sembahyang bukan nak syurga dah, bukan kata nak pahala dah, tapi Nabi nak kepada jadi hamba yang bersyukur dan redha Allah Ta'ala tu. Boleh faham ringkas ceritalah tentang macam mana tuan-tuan, 2 hadis tentang niat ni, niat, dan tentang macam mana Allah Ta'ala menilai hati kita. Okey, Allah tak pandang rupa kita comel, janggut panjang mana. Okey, kita comel, kita handsome ke, itu pandangan manusia. Manusia dia memang dia akan nilai di luar. Macam kita kan, kita ibu kan, kita ramai anak perempuan. Lepas tu ada orang mari nak pinang anak kita yang perempuan ni. Kita akan tengok luar dia macam mana.
pakaian dia kan, rupa dia, cakapan dia macam mana. Okey, niat ikhlas tu kita tak nampak. Okey, tak nampak. Tapi niat yang ikhlas dia akan terzahir melalui perkataan. Kadang-kadang kadang-kadang kita nampak dia bercakap tu ikhlas. Dia jujur contohnya. Okey, tuan-tuan boleh faham? Itu maknanya ikhlas urusan Allah. Allah yang nilai. Tapi kita boleh tengok dari segi luaran zahir orang tersebut. Nampak tak? Dia berpura-pura ke, dia hipokrit ke kan, dia ambil sifat munafik ke, tuan-tuan? Boleh faham? Itu maknanya dua hadis tentang ikhlas ni. Baik, kita pergi lagi. Kita ambil lagi satu hadis. Boleh ibu sekalian? Ke rasa lama dah. Okey, kalau lama saya minta maaf. Okey. Boleh kita pergi segi hadis. Hadis yang ketiga hari ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih azza wa jalla innallaha katabal hasanati was sayyiat summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Masya-Allah. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah aw mahaha wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Cantik hadis ni. Okay, hadis ni akan menjawab persoalan kita tentang, ustaz, kalau kita niat nak qiyamul lail malam ni, contoh kita niat qiyamul lail, kita niat sungguh-sungguh tapi tak bangun, boleh pahala ke? Hadis ni akan menjawab. Okey, tengok dia kata apa. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada firman yang baginda riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah mencatatkan segala kebaikan dan keburukan. Okey, kemudian dia menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Okey, sesiapa yang berazam, sesiapa yang berazam untuk berbuat kebaikan namun tidak dapat mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Allahu Rabbi. Inilah kita kata rahmannya Allah, baiknya Allah pada kita. Mudah je Allah nak beri pahala. Tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita azam, kita niat sungguh-sungguh, ya Allah, lepas isyak aku nak baca surah Al-Mulk, ya Allah, nak baca, ya Allah, nak sembahyang witir, ya Allah. Ada azam yang kuat dah, tapi kita tak buat, kan? Tak sempat buat, lalai, leka, kan? Balik-balik rumah tengok anak-anak, kan? Tengok cucu-cucu main cucu, lupa nak sembahyang. Okay, lupa nak baca surah Tabarakah contohnya. Kita boleh pahala dah tu. Okay, satu pahala, hasanah kamilah. Allahu Akbar. Kan? Jadi pahala tu bentuk macam mana kita tak tahu. Kita serah pada Allah lah. Okay, satu. Yang kedua, kata lagi, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, okay, jika dia berazam melakukannya lalu dia dapat mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan hingga 700 kali ganda, bahkan hingga gandaan yang sangat banyak. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, pemurah lagi Allah Ta'ala. Kita niat malam ni nak qiyamul lail, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Kita bangun, bangun pukul 5, bersyukur Allah beri kita qiyamul lail. Kita semayang 2 rakaat tahajud, Allah gandakan sampai 10 pahala. Hingga kadang-kadang 700, tuan-tuan. Banyak tu, 700. Bukan sikit.
Okey, atau kepada gandaan-gandaan yang Allah Ta'ala khendaki. Ikut Allah, nak beri berapa pun boleh. Sebab pahala tu milik Allah. Allah yang berhak beri kepada kita, Allah yang berhak tak beri kepada kita. Boleh faham tu? Ingat tuan-tuan, kalau kita beramal niat ikhlas sungguh-sungguh, jangan bimbang, pahala menanti kepada kita. Pahala yang banyak sangat. Kan, kadang-kadang kita tak percaya. Contoh kita kat dunia ni, kita beramal biasa-biasa je ustaz, kan? Kita qiyamul lail sikit, kita sedekah kat orang, kata banyak RM100, RM10, kadang-kadang RM20, sedekah sikit je. Tapi Allah tak pandang nilai sedekah itu. Ingat tuan-tuan, Allah tak pandang kepada banyak ke sikit amal kita, tapi Allah pandang kepada ikhlas dalam amal kita tersebut. Masya Allah. Nampak tak? Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dipanggil abid. Abid ni dia suka beramal, tapi tak ada ilmu. Kadang-kadang dia semayang, kan, banyak-banyak pun, tapi Tuhan tak terima. Okey? Tapi orang yang alim, yang belajar ilmu, dia semayang sikit je, tapi Allah Ta'ala beri pahala yang banyak kepada dia. Nampak tak? Sebab itu dalam apa-apa amalan kita kena ada ilmu. Asasnya ilmu lah. Boleh? Bukan buat sembrono, kata orang Terengganu buat bahan rambang. Kan, dia kena buat dengan ilmu. Okey? Kemudian lagi, itu tentang benda yang baik. Kemudian kata Allah, sesiapa yang telah berazam untuk berbuat keburukan, namun dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya Allah, subhanallah. Nampak ni tuan-tuan, macam mana rahmannya Allah Ta'ala pada kita. Kita niat nak buat jahat pada orang, kan, tapi kita tak jadi buat. Kita cancel. Boleh pahala kita. Allah, boleh pahala. Tapi dengan syarat ikhlas lah. Ikhlas kita tinggalkan maksiat tu. Okey, contohnya kita niat, aku nak buat jahat ke di mana ni. Okey, aku nak fitnah dia kat Facebook. Tapi tak jadi. Kita tinggal takut pada Allah. Kita tak buat, maka dapat pahala pula. Okey, jika dia berazam melakukannya lalu dia dapat mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya satu keburukan atau dia menghapuskannya. Nampak tak? Kita niat buat jahat, lepas tu kita buatlah kan jahat tu. Allah tulis satu dosa saja. Nampak tak? Pemurahnya, baiknya Allah kepada hamba-hamba dia. Nampak itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh. Ataupun Allah boleh menghapuskan dosa kita. Atas Allah lah. Okey, atas Allah. Kalau Allah kesian pada kita, dia hapuskan dosa kita begitu saja. Boleh faham? Sebab itu kan, kalau tengok dalam kisah-kisah yang benar, kan, kisah Nabi cerita tentang pelacur, kan, pelacur Bani Israel tu, dia melacur je kerja dia tuan-tuan. Tapi ni ada niat yang ikhlas nak berubah, kan, pada usianya yang senja tu, dah senja dah, orang kata dah tua, kan, jadi tak ada orang nak ke dia, nak melacur tu, jadi dia pun nak insaf lah. Ada iman hati, suruh dia insaf, kan. Maka dia pun nak berazam, nak balik, nak bertaubat pada Allah. Okey, dalam perjalanan balik itu jumpa anjing, beri air minum ke anjing sahaja. Allah ampunkan dosa dia. Nampak, itu yang pemurah Allah Ta'ala. Okey, kemudian yang terakhir untuk hari ini, tidak ada seorang pun yang binasa dalam pandangan Allah, melainkan dia memang orang yang binasa, yakni ditetapkan kebinasaan ke atasnya. Okey, maknanya kalau orang tu Allah Ta'ala, kan, telah tetapkan dia ni orang yang jahat. Okey, maka kata para ulama, dia tetap akan buat jahat. Walaupun kita beri nasihat banyak mana pun, kadang-kadang tak degih dah. Okey, sebab itu kita kena, hidup kita ni tengoklah, kan, kalau kita ni cenderung ke arah kebaikan semua, kebaikan, insya-Allah kita ni ada peluang untuk ke syurga. Okey, ada peluang. Tapi dalam ilmu Allah, Allah tahu dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Nampak tak? Kita dah bincang pakai tadi, kan, tentang
macam mana ilmu Allah ni maha sempurna. Okey, boleh jadi kita habis untuk hari ni dulu 3 hadis kan. Semalam 2 hadis, hari ni 3 hadis tentang ikhlas. Okey, kita buat amal kecil je ikhlas, Allah gandakan pahala. Kan? Kita niat nak buat tapi tak jadi, Allah beri pahala 1. Kita niat, kita buat, boleh pahala 10 hingga 700 kali ganda. Atas Allah nak beri berapa. Okey? Yang penting kita jaga nilai ikhlas kita. Baik, boleh Itulah untuk hari ini sedikit perkongsian 3 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk kita terus menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik, alhamdulillah. Okay, setakat ni boleh faham ya? Okey. Setakat ni tak ada apa persoalan kan? InsyaAllah boleh faham sebab senang saja kita punya perbincangan hari ni tentang keikhlasan sebenarnya. Okey, ada soalan sikit daripada Cik Laila. Ustaz, adakah riak yang dikatakan asbab kepada syirik itu hanya di dalam amal ibadah atau di dalam segala pelakuan kita harian? Baik, kata ulama sebenarnya riak ni kan dia berlaku dalam amal ibadah. Okey. Maknanya riak yang berdosa, yang syirik itu kita buat amalan akhirat untuk tunjuk ke orang. Okey. Itu panggil riak, syirik kecil. Tapi kalau kita riak dengan benda dunia, contoh kita tunjuk kereta baru kan, kita beli kereta baru, kita tunjuk orang, riak. Tengok kereta aku ni. Okey, ataupun pakai cincin banyak-banyak tunjuk ke orang, pakai gelang emas. Okey, tunjuk subang, tunjuk barang-barang kemas kita. Itu yang berkait dengan dunia. Memanglah dia tak panggil riak, tak berdosa dari segi tu, dari segi ibadah tu kan. Tapi menyebabkan orang lain sakit hati tak kena juga. Okey, sebab itu tuan-tuan, dalam bab amal kebaikan dunia ataupun yang akhirat ni, kita kalau bolehlah kita jaga benda tu. Jaga. Okey, maknanya amal yang dikatakan syirik itu amal akhirat. Semayang, berzikir. Okey, ada pun kita pakai baju comel-comel kan, baju comel-comel, baju hok kata yang agak cantik tu kan. Kita niat riak pada orang, tunjuk ke orang, tapi benda tersebut tak cantik juga, menyebabkan orang meluak pada kita. Nampak tak? Kita pakai sederhana. Okey, sebab itu orang perempuan kan, kata para ulama dia kena jaga dari segi pakaian. Jangan pakai baju keluar ke layak ramai, depan orang ramai, pakai baju yang boleh menarik perhatian ramai. Nampak tak? Orang akan rasa tengok dia peliknya, comelnya. Itu jadi bahaya. Okey, itu untuk soalan tu Seterusnya, baik. Okey, yang terakhir saya rasa soalan yang cukup bagus daripada Haji Rosli. Bagaimana kita hendak menghadirkan diri ikhlas dalam ibadah? Okey, ini yang terakhir saya rasa insya-Allah. Yang terakhir. Sebab kalau banyak soalan pula kata apa pula. Baik, ini yang terakhir insya-Allah. Ada ke soalan? Ada lagi tu. Baik. Gini tuan-tuan, untuk hadirkan keikhlasan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala, okey, khususnya ibadah akhirat lah kita kata kan. Tapi sebenarnya ibadah yang lain pun juga kena jaga juga daripada buat riak. Okey, ibadah kita pergi kerja kan, ibadah juga. Cari nafkah kan, kena jaga semua tu. Baik. Nak hadirkan niat ikhlas ni tuan-tuan, saya ajar satu bacaan, satu zikir ataupun bacaan kita boleh baca semua sebelum semayang, sebelum mengajar, sebelum kita nak buat satu perkara yang baik kan, supaya kita ni boleh jaga ikhlas kita. Kita baca bacaan ni. Bacaan yang berbunyi, Ilahi anta maqsudi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Pendek je. 5 patah perkataan.
Ilahi wahai Tuhanku, anta engkaulah maqsudi, maksudku, waridhaka dan redha engkau, matlubi yang aku cari, yang aku tuntut. Okey, kita baca semua benda tu sebelum kita buat ibadah. InsyaAllah kita akan dipimpin untuk jadi orang yang ikhlas. Okey, ilahi wahai Tuhanku, anta maqsudi waridhaka matlubi. Boleh jadi kita cuba ibu-ibu sekalian ikut kita baca sama-sama. Tuan-tuan sekalian, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Contoh. Boleh? Itu di antara cara nak menghadirkan niat ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. Kita nak Allah redha. Tujuan kita hanya Allah. Okay? Kita nak Tuhan redha pada kita. Walaupun orang benci pada kita, yang penting Allah redha pada kita. Boleh? Itu di antaranya, insya-Allah. Okey, boleh faham Setakat ni boleh faham, alhamdulillah. Okey. Mana okey? Ini soalan yang terakhir saya rasa. Kita tolong orang atau beri sesuatu memang ikhlas, tapi keikhlasan kita dia salah erti atau jadi fitnah oleh orang. Gimana pula tu? Baik, macam ni. Ikhlas kita tu Allah Ta'ala tahu kita ikhlas ke tidak. Nampak tak? Jadi kalau orang tu dia kata macam-macam, dia kata engkau ni tak ikhlas lah, kan, dia fitnah kita pula, kita biarkan saja. Jangan layan, tuan-tuan. Jangan layan orang macam tu. Okey, memang ramai manusia macam tu. Kita nak berubahkan, kita nak jadi orang soleh, solehah, kan, tiba-tiba dia ada sini kita pakai tudung pula dah. Nak jadi ustazah ke? Nampak tak? Di sini kita. Jadi kita kena tetap orang sindir ke tak sindir, kita teruskan berubah, berhijrah. Nampak tak? Okey, sebab orang yang ikhlas, tanda-tanda ikhlas, dia tidak terkesan apabila dipuji dan apabila dihina, disindir. Dia tetap buat dia amal dia tu. Boleh? Itu orang ikhlas. Dia tak cara orang puji ke, orang hina ke, tetap aku nak berubah, aku nak semayang. Okey, itu maknanya kalau orang ada petikai, kita biarkanlah. Engkau siapa nak petikaikan ikhlas aku? Hanya Allah yang tahu ikhlas kita, tuan-tuan. Nampak tak? Boleh faham? Okey, itu di antaranya, insya-Allah. Okey. Boleh? Jadi insya-Allah kita dah habis untuk hari ini. Sedikit perkongsian tentang kitab Riyadhus Shalihin. Okey, insya-Allah pada pagi esok kita sambung kitab tasawuf penawar bagi hati pula. Okey, pada sambungan bab lidah, menjaga lidah untuk kita membersihkan hati kita, jiwa kita. Okey, baik, ada juga kita penat namun kita buat ibadah seperti solat, kerana itu kewajipan, dan kita takut pada Allah. Adakah dikira ikhlas tu? Ikhlas insya-Allah. Okey, kita takut pada Allah, kan, ikhlas tadi, ikhlas paling rendah. Okey, kita semayang ni sebab apa? Takut Allah azab, takut dapat neraka, kan. Maka kita semayang, ikhlas dah. Okey, boleh tengok ada ibu-ibu yang komen tadi tu dikongsikan macam tentang tahap-tahap keikhlasan tadi. Okey, ada. Boleh insya-Allah. Minta maaf semua tertekan semua. Baik. Orang macam mana pula, ustaz macam mana pula dengan orang yang suka mengungkit? Baik, kata para ulama, kadang-kadang dia gini, ada satu amalan, okey, pada asalnya kita buat ikhlas, derma ikhlas, kan, pada orang. Okey, derma ikhlas ni Allah terima dah amal tu. Tetapi dengan sebab kita mengungkit mengungkit pemberian kita, okey, Allah Subhanahu wa taala
Okey, tarik semula amal tersebut. Tak di Tuhan tolak pula amal tu sebab kita ngungkit. Okey. Sebab itu kalau kita bersedekah, jangan kita ungkit. Dan kita ungkit. Boleh? Ada kadang amal kita diterima, ada pahala dah. Tapi in the end ataupun pada kita nak mati tu kita ngungkit pula. Ngungkit habis ni. Okey. Maka pahala tersebut tak ada, kosong. Okey. Itu bahaya tu, kita bimbang. Sebab itu kena jaga mulut, kan? Jaga lidah daripada mengungkit pemberian kita. Okey, tu yang ingat ada kadang-kadang amal diterima dah, tapi sebab kita mengungkit, pahala tak ada, kosong. Okey, itu na'udzubillah min zalik. Boleh faham? Boleh faham insya-Allah. Okey, kita jumpa esok insya-Allah, sebab ada mungkin kata nak akad kain. Nak hujan lebat ke kan, gelap macam hujan, tak apa. Okey, saya minta maaf kerana ambil masa agak lama sikit, minta maaf kepada ibu sikit sebab terlepas masa sikit kan. Bajet sekejap tapi lama pula hari ni. Tak apalah. Okey, kita jumpa esok untuk kitab tasawuf. Dan tadi saya cek dalam Telegram, ada beberapa soal jawab. Nanti saya akan jawab lepas ni lah. Okey, lepas ni ataupun malam-malam ni saya akan jawab sikit soal jawab yang ada dalam Telegram tu. Ada 2 soalan saya rasa yang cukup penting juga untuk jawab, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Kita sudahi kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa esok dengan izin Allah dan taufiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.